Assalamualaikum. Kali ni kita sambung lagi buat video. Ini jam dah dekat pukul 1. Tarikh 18 hari bulan, hari Jumaat. Hari ni saya nak teruskan buat video untuk ajar mereka yang masih baru dalam dunia trading, all-in trade. Over lah pula. Orang baru first kali diorang akan masuk, diorang akan nampak keluarnya macam ini. Okey, saya akan terangkan satu-satu. Okey, ini adalah fixed time dan ini adalah forex. Kalau fixed time dia punya lah pula. Fixed time ni kita boleh set tempo berapa yang kita nak. Tapi kalau forex jangka masa panjang. Sebab kalau macam kita open posisi, katakan kita nak open buy, so kita nak kena tunggu yang buy tu dia akan menaik sampailah kita dapat keuntungan yang lebih daripada 100%. So kalau korang nak open posisi dekat forex, pastikan korang dapat untung lebih daripada 100%. Sebab kalau korang trade forex setakat untung dalam 30%, baik korang trade dekat fixed time je. Sedangkan dekat fixed time pun dah bagi 82%. So kalau macam korang masih tak tahu kegunaan forex ni, better tak payahlah main forex ni. Sebab forex ni kalau korang forex ni kalau korang masih tak tahu lagi, korang jangan mainlah pula. Korang jangan belajar selagi korang tak tahu macam mana nak belajar teknik forex. Biasa orang baru dia akan belajar dekat fixed time dulu, macam mana nak open posisi dengan set masa sendiri. Kita pergi dekat fixed time. Okay, kalau macam kita nak open market guys, kita cari percentage dia 80 ke atas. Kalau macam 50 ke bawah, 70 ke bawah, tu kita tak payah masuk market dia lah. Sebab dia punya keuntungan dah mula kekurangan. Kalau macam kita open 20 USD, kita dapat untung sikit je. Kalau korang tengok kat sini, dia just tambah 5 saja. Sebab kalau korang buka dekat 82%, korang open buy, tengok kalau kita open buy dengan keuntungan 82%, kat sini kita boleh nampak keuntungan dia. Kita tengok, dia tambah 16.4. So kalau macam kita nak open market, kita cari percentage dia 80 ke atas. Begitu. First kali korang macam masih baru lagi dalam dunia trading ni, bila korang download je apps ni, dia akan keluar line chart tau. Sebab mesti ramai yang tertanya macam mana nak setting candlestick. So kat sini korang boleh nampak ada 1M area sini. Situ adalah tempat nak setting yang line chart pergi ke candlestick lah. Sebab sini ada banyak, sini ada 4 jenis. Carta kawasan, lilin Jepun, bar, Heikin-Ashi. So biasa trader yang selalu guna adalah lilin Jepun. So yang ni adalah time frame dia, time frame market. Dia start dari 1 saat sampai 1 bulan. Kalau korang tengok kat sini, sampai 1 bulan. Ni 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 4 jam, 1 jam dan seterusnya lah. 30 minit, 15 minit, bla 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 bla. Okay, macam korang masih baru keluar macam line chart ni, korang boleh tukar pergi ni lah, candlestick, tekan yang 1M ni, tekan lilin Jepun. Okay, dah terbentuknya lilin Jepun kita, candlestick Japanese. Okay, yang ni pula, yang pensel ni pula adalah satu garisan. Kat sini dia kasih tunjuk garisan mendata, tegak, garisan trend, jalur, Fibonacci, bla bla bla. Tapi biasa selalu saya guna garisan mendata, tegak dan garisan trend. Tu saja untuk buat analisa lah, untuk marking market. Okey, yang ni pula
adalah yang ni adalah penunjuk signal. Kalau macam korang nak pasang indikator, korang boleh tekan area sini lah. Macam ni korang tekan sini ada 4 bahagian: penasihat, strategi, penunjuk dan oscillator. Yang strategi ni untuk yang diorang yang dah upgrade diorang punya level dari starter pergi ke advance. Sebab kalau macam kita baru lagi pangkat starter, kita tak boleh tekan strategi ni sebab dia tak dapat open lagi. Sebab yang ni untuk level advance dan expert option. Tiba. Okey, ada setengah orang tanya, okey, tuan, macam mana terbentuknya support dan resistor? Ni soalan yang selalu kerap tanya. Okey, resisten terbentuknya resisten bila berlakunya paras harga tutup dengan buka terbentuk hampir sama. Okey, macam mana kita nak tahu paras harga tutup dan buka tu dia hampir sama? Okey, sini kita belajar pasal candlestick dulu. Okey, yang kalau candlestick hijau dinamakan bullish. Kalau candlestick merah dinamakan bearish. Bearish tau, bearish. Bear tahu, beruang. Bearish. Kalau bullish dia menaik sebab bull adalah kerbau. Bull. So dia just tambah ish saja. Ish dia ni lah. Dia lebih kurang macam tu lah, ish. So itulah nama dia bullish. Dia gitu. Sama juga dekat candlestick yang warna merah ni. Diorang letak nama bearish ni, diorang ikut nama binatang tau. Yang ni bear ni adalah beruang. So diorang just letak ish dia ni lah. Tu sebutan dia jadi bearish. Tiba. So kalau macam korang tak nak pening nak sebut bullish bla 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 apa semua tu, korang just sebut merah hijau pun dah okey dah. Okey, macam mana kita nak tahu yang si hijau ni open kat mana dan close kat mana? Okey, sini saya terangkan. Kalau hijau dia open bahagian bawah, so dia close bahagian atas. Kalau hijau dia open bahagian bawah, dia close bahagian atas. Lepas tu kalau candle merah pula, dia open bahagian atas, dia close bahagian bawah. Dia terbalik tau. Yang hijau open bahagian bawah, so dia close bahagian atas. Kalau merah pula, dia open bahagian atas, dia close bahagian bawah. Kalau merah. Situ korang nak kena belajar macam mana yang macam saya cakap tadi, paras harga tutup dan buka hampir sama. So macam kita nak cari resisten, kita cari paras harga hampir sama. Katakanlah kita cari paras harga hampir sama ialah bullish dengan bearish. Contoh bullish ni candle hijau dia tutup, lepas tu yang buka candle merah. So ini dikatakan resisten sebab dia terbentuknya dekat area atas. Dia terbentuknya paras harga sama, dia body dia hampir sama, so dah dinamakan resisten. So kalau kata dia terbentuk bahagian bawah, dia dinamakan support. Itulah diorang panggil teknik SNR, support and resistance. Tak payahlah tulis support and resistance. Kalau macam kita nak cari resistance, kita tengok kalau paras harga tutup dengan buka dia hampir sama, biarpun dia ada loncatan sikit. Contoh kan, ni body si hijau, lepas tu yang ni pula body si merah, dia just ada ruangan sikit, tu pun boleh dijadikan resistance sebab dia terbentuk bahagian atas, dia hampir-hampir nak sama. Tapi kalau jumpa yang body dia hampir sama rata tu pun resistance juga.
Dia gitu. Kalau terbentuk bagian atas resisten. Resisten. Kalau bagian bawah support. Kalau terbentuknya paras harga tutup dengan buka support. Kalau terbentuknya bagian bawah. Macam saya cakap, kalau terbentuknya paras harga hampir sama, bagian bawah itu dinamakan support. Kalau bagian atas resisten. Katakanlah si merah tutup, si hijau buka. So dinamakan support. Ini resisten. Gitu. So kat sini korang boleh nampak dia buat resisten. So macam video sebelum ni saya cakap, asal dia buat resisten je dia akan menurun. Begitu juga dengan support. Dia kalau dah buat support bagian bawah, dia akan melanjutkan kenaikan. So kalau macam saya nak open posisi, macam setengah orang ni diorang tak analisa market langsung, diorang guna indikator. So kat sini korang nak kena ingat lah, dekat indikator ni kita tak boleh bergantung 100% tau. Sebab indikator ni just bagi signal, tapi kurang tepat. Selebihnya kita nak kena analisa dekat market, tengok macam mana pergerakan market. Kat sini korang boleh tahulah, kalau kata dia kuat menaik dan kebanyakan dia keluar sumbu-sumbu ni adalah satu signal bahawa yang buyer dah tak mampu menaik. Dekat sini korang boleh nampak dia buat sumbu-sumbu, last kat sini dia dah tak mampu menaik, dia turunlah candle merah. So kat sini korang boleh tahulah tujuan apa dia buat body kecil, lepas tu ada sumbu-sumbu. Lain orang panggil shadow, boleh juga nak panggil ekor ke sumbu ke, tak kisah, janji korang bahagia. Macam yang teknik saya guna sekarang ni adalah teknik SNR. Saya takkan open posisi selagi saya tak jumpa confirmation signal. Macam katakanlah saya target resistance. So kalau kata resistance ni just sentuh guna shadow, situ akan berlakunya penurunan. Nampak tak? Tapi di sebaliknya, kalau resistance ini ditembus oleh body, dia menaik, situ tak jadilah nak menurun. Sini je sentuh guna shadow. So saya open sell 2 minit. Ni saya tunjuk contoh Sebab apa saya sell dia 2 minit. Sini korang boleh nampak dia buat resistance. Lepas tu sini adalah shadow ni, yang candle hijau ni, dia sentuh garisan resistance sebelum, bukan guna body, dia guna shadow sahaja, dia punya ekor sahaja. So dekat situ adalah satu confirmation bahawa saya boleh open entry sell. Nampak tak gitu? Sama juga dengan support. Kalau korang perhatikan dekat support, sini katakanlah sini support, lepas tu sini candle, ada satu candle hijau ni dia just sentuh guna shadow, tapi saya rasa ni tak kena kot. Sekejap kita tarik garisan horizontal, kita tengok macam mana. Kena ke? Hampir-hampir nak kena. Tu sebab dia naik. Tapi kalau dia breakout garisan support sebelum, dia breakout guna body, dia akan melanjutkan penurunan. Tapi di sebaliknya just sentuh guna shadow ataupun hampir nak sentuh garisan support sebelum, dia akan menaik. Sini kalau kata saya loss, tak apa, saya boleh open sell lagi. Sebab sini saya dah nampak terbentuknya resistance lagi. Dekat sini dia dah buat resistance, so saya boleh teruskan open sell. Cuma saya set masa tu biar lebih sikit supaya saya profit. Dia gitu. Tapi kalau saya loss lagi, saya tak kisah. Janji kita nak kena belajar dululah kat demo. Ada ke orang belajar direct lompat kat real tanpa ilmu? Selebihnya korang nak kena belajar dulu CS ni macam mana terbentuknya. Tengok dia buat resistance. So sini kalau dia buat resistance, dia akan menurun lah. Nampak tak? Dia loss. Terima kasih, loss. Kalau kata yang tadi tu saya loss, saya open posisi kedua 3 minit, sini saya boleh profit. Sebab sini dia dah buat resistance kedua, adalah satu signal. Tapi kalau dia masih still menaik, ni market dia kurang ajar sikit, sengaja dah ni. Ada setengah orang macam diorang tak faham dengan teknik SNR ni, diorang akan guna indikator penunjuk. Biasa yang saya nampak diorang akan guna SMA lah.
Saya ajar satu-satu cara guna indikator. Kalau saya guna indikator, saya ambil SMA ni ada dua. Satu, saya set Alhamdulillah. Satu, saya set 41 ataupun 50 lah. Tempo 50. Saya letak warna merah, saya kasih tebal sikit lah. Okey, lepas tu yang SMA lagi satu, saya letak 5. Lepas tu sini saya pilih lah warna apa ni, tak tahulah, hijau lah. Okey, kalau macam saya nak open posisi ikut SMA, mengikut indikator, saya akan tunggu berlakunya persilangan. Kalau kata trend tu akan melanjutkan kenaikan, dia akan tembus dari bawah ke atas. Katakanlah yang merah ni dia tembus dari bawah ke atas, itu trend akan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau dia tembus dari atas ke bawah, trend akan berlakunya penurunan. Kat sini korang boleh tengoklah macam mana dia naik, sebab dia bersilang dari bawah ke atas. So trend akan berlakunya kenaikan. Ini untuk teknik guna indikator. Tapi kat sini korang nak kena belajar, korang tak boleh bergantung dengan indikator 100%. So sama juga kalau dia nak trend menurun, dia akan bersilang dari atas ke bawah. Sini korang boleh nampak garisan ni, dia bersilang dengan garisan SMA warna merah ni dari atas ke bawah. Kat sini korang boleh nampak market dia pergi arah mana, dia menurun kan. Dia gitu. Ni untuk teknik SMA. Sekejap saya ajar macam mana saya open posisi guna indikator SMA. Sekejap. Dah 16 minit dah ni. Lama dah ni. Sekejap kita cari Euro JPY. Kita tengok kalau ada berlakunya persilangan. Sini tak ada. Sini kalau tak ada, saya boleh follow the trend. Saya just letak tempo masa lebih sikit lah, dalam 5 minit 4 minit pun boleh. 5 minit lah cincai 5 minit. So saya biarkan dia naik, sebab sini ada kekuatan menaik sangat kuat. Nampak tak? Sebab korang tengok kat sini, dia ada satu ruang area sini memang luas lah. So sini dia akan menaik sajalah, dia akan teruskan menaik. Melainkan kalau dia dah mula hilang kawalan, dia akan mula menurun macam ni. So bila dia dah macam ni, dia akan bersilang garisan SMA merah ni dari atas ke bawah. Situ kita boleh tahu trend akan berlakunya penurunan. So sini saya kasih biarkan Euro JPY, saya biarkan. Okey, kita belajar guna teknik indikator lain pula. SMA sudah, parabolic pula. Ni parabolic, macam mana saya open posisi dengan menggunakan parabolic. Euro JPY sudah. Kita cari GBP AUD. Okey, kalau terbentuknya dot bahagian atas, trend akan berlakunya penurunan. Tapi kalau terbentuknya dot bahagian bawah, trend akan berlakunya kenaikan. Okey, sini contoh. Saya tengok kat sini parabolic dah buat signal bahagian atas dia punya dot. So sini saya akan share dalam 5 minit. Tapi 2 minit pun boleh, daripada korang tunggu lama-lama kan. Sekejap saya close dulu. Kita open dalam 1 minit lah, sebab saya buat record video ni. Sebab nanti kalau record lama-lama kan jadi movie pula, nanti korang fed up pula tengok kan. Bagus saya set time 1 minit je. Sebab kalau dia dah terbentuk dot dekat bahagian atas, trend akan berlakunya penurunan. Begitu juga dengan dot di bawah. Kalau dia dot dekat bahagian bawah, dia akan menaik. Dia gitu bos. Tapi kat sini indikator ni dia tak menunjukkan 100% akan menurun ataupun menaik. Kadang biarpun dia dah tunjuk dot dekat bahagian atas, dia boleh menaik juga. So kat sini korang nak kena hati-hatilah. Indikator ni memang membantu, tapi sampai masa dia pula yang membantu kita. Dia bantu habiskan duit lah. Gitu. Dekat sini korang nak kena tahulah, ada setengah orang tu
ada yang DM saya, dia cakap, bang, kenapa saya punya price sebelah ni tinggi, lepas tu yang sebelah sini rendah? Sebab apa dia boleh terjadi macam tu? Sebab dia ada tekan area ni. So sini korang nak kena hati-hati lah. Sini ada 5 paras harga. So kalau macam korang pilih sama ada bawah ataupun atas, paras harga dia akan berubah. Yang peratusan dia ni tak jadi center. Maksudnya dia akan, katakanlah sebelah sini jadi 50, lepas tu yang sebelah sini jadi 90. Kalau korang tengok kat sini, saya buat contoh. Ada setengah orang tu dia salah tekan. Dia tekannya kat sini, lepas tu dia tanya saya, bang, kenapa saya punya sini 82%, yang si buy ni 20%, kenapa ni lah yang terlalu terjadi ni. Kalau korang nak adjust balik korang punya paras harga, korang tekan balik center dia. Center dia adalah tengah-tengah ni. Korang jangan tekan area sini. Sini bila korang tekan nanti price dia jadi lain. Kalau korang tekan atas, tengok yang buyer meningkat, yang seller kurang peratusan keuntungan. So korang tekan center, korang tekan center. Gitu. Okay, untuk video kali ni saya stop dulu sebab dah 20 minit. Lagipun belum tidur lagi ni. Demi nak buat video untuk korang, tak apa, kita continue lagi. Okay, itu saja untuk video kali ni. Nanti kita sambung lagi buat video. Assalamualaikum. Mantap.